Terima kasih Datuk Yang Tan Sri Pengerusi. Saya mungkin bermula dengan 020,000 dasar perancangan strategik, 10,000 di bawah Hakim Negara dan juga 13,000 di bawah Warisan Negara. Tadi yang berhormat Ayahanda Sri Gading telah pun menyebut tentang P.Ramlee dan saya tak perlu saya ulang lagi. Cuma dalam membincangkan tentang Aswara itu, saya rasa di samping kita tidak boleh menafikan peranan golongan seni dan juga peranan seniman yang telah mengharumkan nama negara, saya rasa Aswara juga perlu untuk melihat dimensi yang lain. Kerana saya rasa pembudayaan yang membentuk budaya bangsa negara kita ini tidak hanya muncul dan kita memartabatkan golongan seni ini, tetapi apa telah jadi kepada hasil-hasil khazanah negara dalam bidang sastra. Kerana saya juga turut bimbang kerana asas kumpulan yang memberikan sumbangan besar kepada negara jugalah terdiri daripada kumpulan-kumpulan seperti Asas 50 yang melalui tulisan mereka lah Tan Sri Pengerusi, mereka juga memberikan sumbang bakti yang cukup besar, dan saya rasa dalam Aswara melahirkan apa jua, sama ada pelakon-pelakon muda, hasil-hasil seni dan khazanah dan juga warisan negara, harus juga melihat tentang peranan yang dimainkan oleh golongan Asas 50 ini, terutama teks-teks sastra yang saya rasa sangat besar peranannya kepada negara kita. Saya tidak menafikan setiap minggu ataupun mungkin setiap bulan ada persembahan di panggung negara ataupun di istana budaya yang mempamerkan hasil-hasil seni, tetapi amat kurang saya nampak tentang kesungguhan untuk melahirkan khazanah-khazanah sastra ini supaya muncul dan diterjemahkan dalam filem, dalam drama dan juga hasil-hasil sastra yang saya rasa perlu untuk di peringkat dasar perancangan strategik membuat beberapa kajian yang terbaru. Kalau di Eropah kita lihat hasil-hasil Shakespeare, hatta lukisan-lukisan Mona Lisa hasil Leonardo da Vinci itu, akan ada hari-hari tertentu yang kita lihat mereka mengagungkan hasil seni ini, dan kita amat jarang dalam negara kita membuat budaya seperti itu. Hanya kita menumpukan aspek hiburan semata-mata, tetapi hasil-hasil ini amat kita kesali tidak menjadi suatu keagungan di mana golongan ini juga harus diberikan perhatian. Dalam konteks akib negara, saya juga ingin memberikan beberapa pandangan di sini bahawa sejauh manakah akib negara ini diberikan peruntukan yang secukupnya untuk mereka menyimpan dan merekodkan secara profesional tentang semua tulisan, rakaman, jurnal dan apa jua yang berbentuk dokumen yang saya rasa amat perlu untuk akib negara terus menjadi satu badan yang bertanggungjawab menyimpan hasil-hasil sejarah ini. Kerana saya cukup bimbang, negara kita tak cukup maklumat, kita tak cukup dokumen untuk kita mempertahankan sesuatu fakta yang saya rasa harus kita memberikan tanggungjawab terhadap apa juga yang berlaku, sama ada sejarah masa lampau dan juga peranan kita pada masa yang akan datang. Suka saya untuk memberikan sedikit peringatan bahawa adakah kita memiliki cukup dokumen, cukup fakta tentang bagaimana kehadiran yang dikatakan kumpulan-kumpulan pedagang-pedagang yang pada suatu waktu dahulu sebelum era kemerdekaan yang
hadir ke dalam negara kita ini dan sejauh manakah peranan mereka yang kita warisi pada hari ini. Saya ingin memberi contoh tentang kehadiran Laksamana Cheng Ho sebagai contoh ke alam Nusantara ini, dan sejauh manakah juga peranan yang dimainkan oleh Akib Negara dalam mendokumentasikan tentang tokoh ini. Dia sangat besar kesannya terhadap bagaimana pandangan dan perspektif orang-orang Tionghoa sebenarnya terhadap Cheng Ho ini. Saya nak balik semula kepada apa yang pernah diberikan kuliah ataupun special lecture pada kita Tan Sri Pengerusi tentang kehadiran Profesor Jeffrey Sachs 2 minggu lepas di Parlimen ini, yang antara yang beliau berikan suatu peringatan adalah tentang kebangkitan China dalam masa 5 tahun akan datang. Dan ini tidak boleh kita nafikan sama dalam bidang penguasaan ekonomi, penguasaan ilmu mereka dan budaya mereka. Tetapi sebenarnya Cheng Ho datang ke dalam negara kita awal daripada itu. Dan ini sudah tentu meninggalkan banyak kesan terhadap perkembangan dan juga sumbangan orang-orang Tionghoa ini, orang Cina ini berdekad-dekad yang lalu terhadap negara kita. Jadi saya rasa adakah Akib Negara punya suatu dokumen yang cukup sekiranya kita mahu menjadikan ini satu bahan perbincangan yang akan terus menjadi satu faktor yang boleh mengeratkan lagi kalau ada sentimen ataupun elemen-elemen hari ini untuk memisahkan Melayu Cina, ataupun ada lagi suatu seruan untuk mempertajamkan lagi sentimen perkauman dalam negara kita. Saya rasa tokoh-tokoh seperti ini amat penting untuk didiskusikan, dijadikan sebagai bahan perbahasan intelektual supaya kita membantu pada masa akan datang tentang perkembangan intelektual yang akan merapatkan lagi dan mengeratkan lagi hubungan kaum dalam negara kita. Demikian juga tentang bagaimanakah Inggeris membawa sahabat-sahabat kita dulu daripada benua kecil India sebagai buruh ke dalam negara kita pada era awal kemerdekaan dahulu, supaya ini juga dapat kita simpan dengan baik dan kita dapat jadikan suatu dokumen yang kita boleh bertanggungjawab bagaimana kita harus memberitahu kepada kaum-kaum dalam negara kita ini tentang bagaimana bermulanya sejarah dalam negara kita, dan supaya dengan nada yang sama supaya kita tidak lagi menggunakan asas perkauman itu untuk mempertajamkan pada waktu-waktu tertentu tentang bagaimana dan dari mana juga kita datang. Demikian juga tentang kelompok Melayu dalam negara kita pada hari ini. Dari mana kita bermula? Dari orang Melayu Riau, orang Melayu Palembang, ataupun dari mana kita pada hari ini juga harus disimpan dengan baik segala dokumen-dokumen yang boleh kita kumpulkan supaya kita benar-benar tahu dari mana negara kita ini bermula. Asas budaya itu yang lebih penting. Kalau ada persamaan dan kita tak naklah maknanya ada lagi, walau apa pun yang mahu kita katakan, ada orang yang boleh diupah di Jakarta sana yang boleh menonjolkan isu-isu yang hanya melibatkan tentang tarian, tentang lagu, tapi sebenarnya kita amat daif dari segi mengemukakan dokumen. Sebenarnya kalau kita mahu berhujah, sebenarnya apa beza tentang tarian, tentang seni, tentang lagu, tentang apa juga keroncong, sama ada apa pun, memang kita daripada asas yang sama. Tapi mungkin kita kurang dari segi dokumen untuk mendokumentasikan perkara itu dan menjadikannya sebagai satu bahan perpaduan. Keren, kalau boleh. Mungkin kita rasa kita agak ketinggalan dalam sudut itu. Ya, sila. Terima kasih Bang Rian, terima kasih Tan Sri. Saya cuma nak minta Bang Rian kalau boleh, kita utamakan juga penulisan sejarah tempatan. Bukan saja berkait dengan kemasukan dan kemasukan suara-suara kita, tapi juga
sebenarnya di Malaysia ini penulisan mengenai tokoh-tokoh tempatan juga amat terhad. Pejuang-pejuang kemerdekaan pun tak berapa orang yang kita tulis. Begitu juga kita kata asas-asas politik Malaysia peringkat awal pun tak banyak yang ditulis. Kita hanya berdasarkan sastra lama, penulisan-penulisan lama. Tetapi mendokumentasikan benda-benda ni kita tak buat selepas kita mencapai kemerdekaan. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri dan juga rakan saya daripada SIK yang menggalakkan supaya penulisan tokoh-tokoh tempatan ini dapat untuk dipergiatkan supaya tidak ada kejutan. Kalau ada nama-nama yang tertentu yang kita rasakan ianya pejuang kemerdekaan tiba-tiba muncul, maka ada juga pihak yang mengatakan mungkin ia timbul keraguan. Nama-nama besar seperti yang bermula daripada seperti Datuk Maharaja Lela, Haji Abrahman Limbung dan seumpamanya, saya rasa ini semua nama-nama yang harus kita abadikan dalam sejarah penulisan dalam negara kita. Sebab itu saya ingin menyatakan di sini bahawa kita harus menerajui dari segi pengumpulan maklumat tentang sejarah ini secara orang kata secara tuntas, ya. Dan akib negara lah yang sepatutnya diberikan peruntukan yang sewajarnya untuk mengambil dan menggalas tanggungjawab ini. Kalau ada pun mungkin pensyarah-pensyarah ataupun dekan-dekan universiti yang terlibat dengan sejarah, itu memang sangat-sangat kita alukan. Tapi mungkin ada lagi orang boleh tuduh ini mungkin pro sana dan pro sini. Tetapi kalau akib negara sendiri memainkan peranan ini, saya rasa ia lebih berautoriti dari segi mendokumentasikan, mengabsahkan sesuatu tokoh itu ataupun satu nilai sejarah itu milik negara dan harus difahami mereka adalah pejuang-pejuang negara. Dan harus kita juga dalam nafas yang sama, Tan Sri Pengerusi, dalam apa yang SIK sebutkan tadi, supaya nama-nama yang jelas daripada awal yang memperjuangkan kemerdekaan itu harus diberikan suatu penerapan, dikaji semula dan disemak semula, supaya tidak ada lagi perdebatan-perdebatan yang kita cukup cepat terperangkap, oh ini memang pro-komunis, ini kita tak boleh kenal mana satu yang betul-betul terlibat dengan komunis, mana satu yang terlibat dengan mereka yang terpaksa pada waktu itu, mungkin boleh terjebak dalam era pada waktu itu. Tetapi kita mesti melihat nilai itu suatu sumbangan besar kepada ke arah kemerdekaan negara. Sebab itu akib negara harus ada dokumen. Walaupun ada dah beberapa dokumen yang mungkin ditulis tetapi tidak dibaca, mungkin tidak didiskusikan, mungkin ia satu budaya yang sangat asing kalau nama-nama tertentu itu disebut sebagai tokoh kemerdekaan negara. Saya suka untuk melihat mungkin satu hari besok negara kita ini dengan segala kekuatan diplomatiknya, dengan segala kekuatan intelektualnya dan segala dokumen, kehebatan dokumen yang kita ada, kita akan jadi macam Oslo. Kuala Lumpur akan jadi macam Oslo. Kuala Lumpur akan jadi macam Vienna, ya. Norway, Finland, bukan sekadar mereka menjadi mediator, mereka menjadi perantara, tapi negara mereka juga memberikan suatu suaka politik untuk mereka menempatkan orang yang dalam negara mereka dianggap sebagai teroris tapi boleh tinggal dengan selamat di negara mereka. Itu saya rasa suatu kita boleh buat dalam acuan negara kita, tetapi saya rasa itu harus diterokai. Akhir sekali, Datuk Pengerusi, Tan Sri Pengerusi, adalah tentang penerangan tentang dasar. Saya harap janganlah hanya tertulis saja, tapi buatlah. Tengok filem kita lah. Banyak kali dah saya cakap. Tadi sebut tentang P. Ramlee, tentang bahasanya, tentang message yang nak disampai. Saya rasa bukan, kalau P. Ramlee masih hidup, bukan tone itu yang dia nak. Saya rasalah, kalau walaupun kita boleh beri pada dia pada hari ini, tapi apa yang dia mahu, apa message yang sampai. Filem Antara Dua Darjat, apa yang nak disampaikan.
penarik beca apa? Ibu mertuaku, apa yang dia nak sampaikan? Kita bincang luar dewan lah. Tapi maknanya apa yang dia nak sampaikan? Maknanya saya rasa apa yang perlu adalah mesej itu tentang dialog itu. Dan kalau kita lihat filem-filem dalam TV pada hari ini, dialognya semua orang akui filmnya evergreen, ya. Mungkin cucu kita yang akan lahir besok tengok filem Bujang Lapuk, tengok filem yang ada pada hari ini pun dia masih boleh ketawa, boleh faham. Jadi tak timbul masalah bahasa itu, tak timbul masalah jurang bahasa. Maknanya semua generasi boleh faham. Tapi adakah filem-filem kita hari ini ke arah itu? Bahasa rojak, bahasa-bahasa yang dibuat, yang diskripkan, saya rasa itu sangat memalukan tentang apa kalau kita bercakap tentang budaya kita. Jadi dengan aswaranya, dengan RTM-nya yang saya rasa cukup besar bajetnya, saya rasa itu harus diberikan satu perhatian, kerana contohilah yang baik mungkin dari Korea, dari Jepun, negara maju, negara yang telah mencapai segala kemajuan, filem mereka, teater mereka, budaya mereka, wanita-wanita mereka dalam filem negara mereka yang sopan, bercakap dan seumpamanya. Ini semua tidak dapat kita jelmakan dalam filem-filem kita. Jadi saya harap ini semua dapat diberikan perhatian. Dan itu saja Tan Sri Pengerusi yang dapat saya kongsi tentang kementerian ini. Terima kasih.